Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan sambung membincangkan latihan sains kertas 2 untuk set 1 soalan nombor 8. Adakah anda semua sudah bersedia? Jika sudah, jom kita terus kepada soalan nombor 8. Baiklah, murid dah bersedia jawab soalan nombor 8? Jom baca soalan bersama-sama dengan cikgu. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang daya yang diperlukan untuk mengangkat sebakul buah-buahan dengan menggunakan bilangan takal yang berbeza. Baik, apa yang perlu murid kena pasti terlebih dahulu ialah apakah kata kunci dalam soalan ini, iaitu tentang daya. Dan kita nak tengok daya bilangan takal yang berbeza digunakan untuk mengangkat setiap beban. Baik, fahamkan situasi kita ada. Sini kita ada takal yang menggunakan satu sistem takal, 2 takal, 3 takal. Dan daya yang diperlukan adalah berbeza. Baik, kita tengok kepada soalan A. Baik, soalan 8A1. Nyatakan kegunaan takal berdasarkan penyiasatan ini. Baik, boleh tak murid nyatakan apakah kegunaan takal dalam rajah yang diberikan? Cuba teka. Untuk apa takal sebenarnya? Mungkin di sekolah cikgu dah terangkan kegunaan takal. Ya, kegunaan takal ialah memudahkan beban diangkut ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya seperti apa? Itu kita akan rujuk kepada soalan A2. Nyatakan contoh penggunaan takal dalam kehidupan harian kita. Apakah contoh? Boleh tak murid berikan contoh? Apakah kegunaan takal yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita? Di sekolah? Ya, di sekolah biasa kamu guna ni. Terutama pada perhimpunan. Untuk apa? Iaitu untuk menaikkan bendera. Betul. Untuk menaikkan bendera, kamu menggunakan takal. Kamu gunakan tali, kamu tarik. Dan di ujung atas sana, kamu ada jumpa takal. Selain pada itu, contoh lain ada tak? Ada banyak. Contoh lain kita ada menaikkan air daripada perigi. Tahu tak perigi? Kalau orang zaman dulu menggunakan perigi ataupun telaga sebagai sumber air. Jadi diorang ni akan menggunakan takal untuk tarik tali, turunkan baldi dalam perigi dan diorang akan tarik. Ini adalah menggunakan sistem takal juga. Mungkin ada lagi contoh-contoh lain yang boleh kamu berikan. Boleh faham? Kalau faham, kita pergi kepada soalan berikutnya. Baiklah, kita tengok kepada soalan 8B. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. Baik, cuba murid lihat. Kita ada di sini bilangan takal dan juga daya yang diperlukan untuk menaikkan beban. Baik, bilangan takal 1, daya yang diperlukan adalah 30 Newton. Untuk unit daya, kita guna unit Newton ataupun menggunakan simbol huruf N besar. Bilangan takal 2, daya yang diperlukan ialah 20 Newton. Dan bilangan takal 3, daya yang diperlukan adalah 10 Newton. Ingat Newton inilah unit untuk mengukur daya. Baik, berdasarkan maklumat diberi, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Baik, kata kunci soalan ini adalah membina sebuah jadual. Pastikan murid tahu apa yang perlu kamu buat pada jadual. Sebelum itu, kita perlu tahu apakah PUM, PUB terlebih dahulu. Baik, cuba murid perhatikan dalam maklumat yang diberikan, yang manakah yang boleh kita katakan sebagai PUM. Cuba lihat. Kita ada di sini bilangan takal. Bilangan
takal. Ini adalah sebagai PUM. Okey, kita buat catatan sedikit sebagai PUM. Dan daya yang diperlukan sebagai PUB, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Dan kita dah kenal pasti yang mana PUM, yang mana PUB, barulah kita fokus kepada jadual kita. Baik, kita ada dua kolom. Satu kolom kita masukkan maklumat PUM, satu kolom kita masukkan maklumat PUB. Kolom yang pertama mestilah kita letak PUM dahulu, iaitu bilangan takal. Kita masukkan semua bilangan takal, kita ada 3. Satu persatu kita letak 1, 2 dan 3. Manakala di ruangan sebelah, kita letakkan maklumat berkaitan dengan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu daya yang diperlukan. Dan jangan tinggal unit dia mesti diletak, N mesti diletak. Sekiranya kamu tidak letak N di hujung, okey, letak di hujung sini, kamu perlu tulis setiap hujung daya yang diperlukan tu, kamu perlu tulislah. Okey. Baik, di sini kita letakkan 20 Newton, 30 Newton untuk takal pertama. Takal kedua adalah 20 Newton dan takal ketiga ialah 10 Newton. Okey. Selesai jadual kita. Dan sekiranya kamu berjaya meletakkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dengan betul, kamu akan dapat 1 markah. Dan maklumat yang diberikan kamu tulis dengan betul juga akan mendapat 1 markah. Jadi keseluruhan untuk soalan ini ialah 2 markah. Okey, kita terus kepada soalan berikutnya. Untuk soalan C, apakah pola daya yang diperlukan apabila bilangan takal bertambah? Okey, kata kunci soalan ini ialah pola. Ingat ya, bila sebut pola sama juga dengan corak, sama ada bertambah, berkurang ataupun mendatar. Mungkin setengah murid menggunakan perkataan meningkat, menaik, berkurang, menurun. Itu adalah tak ada masalah. Sama saja. Bertambah, menaik, meningkat, sama. Berkurang, menurun, sama. Okey. Baik, cikgu keluarkan semula yang sini. Jadual yang dah kita bina. Ini keadaan jadual dia. Baik, langkah pertama ialah kita kena pasti dulu apakah pola bagi PUM. PUM tadi apa? PUM tadi ialah bilangan takal. Bilangan takal ini ialah sebagai PUM. Okey, cikgu biasa gunakan anak panah untuk menunjukkan PUM ataupun untuk menunjukkan pola kita. Baik, cuba kamu perhatikan di sini. Takal, bilangan takal daripada 1, okay, pergi 2, pergi 3, angka ini semakin bertambah. Okay, jadi pola dia adalah bertambah, sebab tu cikgu guna anak panah ke atas menunjukkan pola dia bertambah. Okey, kita tengok sebelah. Pemboleh ubah bergerak balas. Apakah pola dia pemboleh ubah bergerak balas? Ini tadi kita dah guna kita dah keluarkan dia sebagai pemboleh ubah bergerak balas, iaitu daya yang diperlukan. Apakah pola dia? Daripada 30 pergi 20 pergi pada 10, iaitu berkurang. Kita guna anak panah ke bawah ataupun simbol tolak. Sebab kita nampak daripada 30 pergi kepada 20 pergi kepada 10. Jadi kita dah tahulah apakah pola daya. Apa yang diperlukan apabila bilangan takal bertambah. Okay, bila bilangan takal ini bertambah, maka daya yang diperlukan adalah berkurang. Jadi jawapan dia adalah berkurang atau menurun. Boleh faham setakat ini? Okey, bagus. Untuk soalan ini, kamu diberi 1 markah. Baiklah murid, untuk soalan yang terakhir, soalan 8D. Soalan dia, nyatakan pemboleh ubah dimalarkan dalam penyiasatan ini. Okey, kata kunci dia ialah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu yang sama sepanjang penyiasatan kita jalankan.
Baik, kita telah kenal pasti terlebih dahulu. Yang ini dalam soalan ini ialah pemboleh bar dimanipulasi, iaitu bilangan takal, dan pemboleh bar bergerak balas ialah daya diperlukan. Jadi, di manakah murid perlu kenal pasti untuk mencari pemboleh ubah dimalarkan? Adakah pada rajah atau pada jadual? Okay, cuba lihat pada rajah. Adakah bilangan takal? Adakah bilangan takal itu sebagai yang dimalarkan? Salah, bukan. Cuba tengok jadual. Bilangan takal pun bukan. Jadi tengok adakah daya diperlukan? Pun bukan. Jadi apa yang dimalarkan? Yang sama sepanjang penyiasatan kita jalankan. Apa dia, murid? Ya, ini dia. Itu beban. Beban yang kita gunakan adalah mesti sama di sepanjang penyiasatan kita. Beban apakah parameter dia? Jangan beban saja. Mesti ada parameter, iaitu jisim beban ataupun kita kata kuantiti, jumlah beban yang digunakan mesti sama untuk bilangan takal 1, takal 2, takal 3. Contohnya, kalau beban kita adalah 50 kg untuk takal 1, untuk takal 2 pun 50 kg, untuk takal 3 pun mesti 50 kg. Itu yang kita malarkan sepanjang penyiasatan kita. Baik, selesai sudah menjawab soalan 8, nombor 8D, iaitu 1 markah. Jadi cikgu harap pada awal kita bincangkan soalan nombor 8 sehinggalah akhir. Cikgu harap kamu dapat memahami bagaimana cara nak menjawab ataupun nak mencari jawapan-jawapan dia. Hingga kita berjumpa lagi di lain episod, dan ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menonton video PDPC cikgu kali ini. Bye. You make me